أعوذ بالله من كل الشيطان وكل عين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه كيف مزيده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم يا قوي يا متين في شر الظالمين. اللهم نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اهدنا هداية الإسلام وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Baik, muka surat 217. Baik, kita cerita apa itu? Kita cerita tentang ta'alluq. Ta'alluq adalah kaitan, right? Bila ada sifat kudrah sebagai contoh, apakah fungsi tambahan kepada kudrah? Fungsi tambahan, sebab fungsi utama sifat apa? Menetap kepada zat. Fungsi tambahan amran zaidan. Fungsi tambahan dia atau dia link kepada apa? Berkuasa, berkuasa. Berkuasa ke atas apa? Nak dan buat. Berkuasa ni buat benda apa? Benda mungkin, bukan benda mustahil dan juga bukan benda wajib. Wajib Allah tu satu. Dia tak payah buat lagi lah benda tu, nanti tahsilul hasil, redundant. Allah itu satu. Buat apa nak buat? Tidak ke situ lah. Settle lah, habis masalah. Settle masalah, Allah tu satu. Nak buat Allah ada anak, tak boleh. Bukan tak boleh kerana kudrah tidak bertawajuh kepada benda mustahil. Dia hanya bertawajuh kepada benda mungkinat. So Allah tak power lah. Bukan tak power, tidak bertawajuh. It is not intended. It is not meant for benda yang mustahil ni tadi. Gajah tu kuat. Ini contoh, gajah kuat. Bukan dia tak kuat, bukan tidak berkuasa. Tapi gajah ni tidak bertakluk untuk panjat pokok. Tak faham? Gajah tarik lok apa batang balak, kayu balak dan sebagainya. Bukan maksud gajah tu tak kuat. Gajah tidak dimaksudkan untuk panjat pokok, gajah tarik kayu balak. Itu contoh dia begitu. Dan ta'alluq ni ada dua lah. Kudrah iradah tu kita ada dua. Satu suluhi qadim dan tanjizil hadis. Istilah ni nak kena betul. Suluhi qadim, kalau dalam kitab lama dia kata patut dan layak. In the state of potentiality, berpotensi. Kalau saya pegang pistol, contoh atau saya genggam saja. Genggaman ni berpotensi untuk menumbuk, betul? Saya dah tumbuk belum? Belum. Berpotensi atau tidak? Berpotensi. Tu patut dan layak. Suluhi qadim. Bila saya tumbuk betul-betul, okey, itu tanjizil hadis, perlaksanaan to the state of execution. Okey. Allah tahu dah awak ni nanti besok kurus. Allah tahu, Allah tentukan awak kurus. Itu bila tu? Suluhi qadim. Bila awak lahir tu, anda lahir betul-betul dia buat jadi kurus, itu tanjizil hadis. Pegang konsep ni tu supaya faham. Jadi secara tafsil ta'alluq ni, kita sampai bab ni lah. Secara mendalam macam mana? Then you look at 217. Dia pecah lagi banyak tu. Jadi secara kasarnya dia cuma dua tu lah, suluhi qadim, tanjizil hadis. Itu secara kasarnya begitu. Dipecahnya lagi dia menjadi apa? Jadi banyak tu. Tu sampai situlah. 217 tengok kotak yang ketiga dari atas, qabdah tanjizi hadis. Cerita dia tadi, dia nak faham benda ni kena baca dari awal. Patut dan layak pada azali. Okey, kita dah sambung tu. Kita sambung sekarang qabdatun tanjizi hadis. Qabdah ni genggaman. Hul. Keadaan mungkin seperti Zaid yang telah tiada, dia mati dah. Allah meniadakan yang mungkin seperti Zaid yang telah ada itu dengan kudrahnya. Maksudnya Allah mematikan Zaid dengan kudrahnya. So biar dia mati je lah. Hul. Pelaksanaan dia Allah buat, mati. Dalam hul lah, HOLD tu.
Dia tahan qabdah mati gitu. So the next step, qabdah tanjizi hadis, keadaan mungkin seperti Zaid yang telah mati di dalam genggamannya tadi. Okay, hold on death, kudrahnya dengan makna dikekalkan atas tiadanya atau diadakannya. Pergi mati. Boleh dalam agama dia nak bagi terus mati pun boleh, nak bagi hidup balik pun boleh. Sebab tu tak boleh. Isu ni dulu berlaku di kalangan musyrikin Mekah. Apa benda, mana ada orang hidup boleh mati, orang mati boleh hidup balik. Isu tu viral ketika di kalangan musyrikin Mekah. Dia tak percaya. Jadi kita orang Islam, kita akidah dia boleh buat lah. Bagi mati, dia hold dulu mati dan mungkin dia boleh hidup balik. So, sebab tu dia kata ketika Zaid dalam keadaan mati, Allah Ta'ala dengan kudrahnya boleh mengekalkan kematian itu atau menghidupkan semula. Dan nyatanya kita akan hidup semula kan. Bila kita mati, kita akan hidup semula. Kita ni daripada tiada. Dalam rahim ibu berapa bulan? 9 bulan. Itu alam apa? Bukan alam flora. Alam apa? Alam arwah. Alam arwah tu bukan alam kubur. Itu alam barzah. Jangan confuse. Alam arwah 9 bulan. Orang perempuan mengandung minimum berapa? 6 bulan 2 saat. 6 bulan Qamariah 2 second, 2 lahzah. Maksimum mau mengandung berapa? Saya tanya bapak-bapak ni. Saya tak tahu. Orang perempuan maksimum mengandung berapa? Katalah mereka maksimum 4 tahun. You go Ustaz. Dalam mereka kata gitu, janganlah mandai-mandai. Payah. Tapi jarang. So nanti kalau anda dapat menantu anda 4 tahun mengandung tak, salin-salin normal lah tu. Dia telah mencapai tahap maksimum. Apa ya orang motong kok batang tahun? Iya ada, tapi terlalu jarang. Okey, yang biasa punya berapa? Okey, boleh jawab semua tu 9 bulan. Bawah 6 bulan 2 second, apa maksud anak tu? Tidak sah taraf. Okey. Okey, Zaid itu mati dan nanti boleh dihidupkan semula. Bila kita hidup, kita mula daripada tak ada alam arwah. Kemudian sekarang ni kita hidup. Lepas tu kita pergi mana bang? Mati. Lepas mati pergi mana lagi bang? Hidup bang? Lepas tu hidup balik tak? Hidup. Alang-alang hidup hanya sekali. Tak. Kita hidup berapa kali? 2 kali. Hidup, mati, hidup semula, selama-lamanya. Tu Syah, dia tak ada mati lagi. Sekarang ni baru kita hidup yang pertama. Jadi dia dah mati lah. Saya selalu cakap, kalau kita ada amal sikit 2 bulan, lebih kurang tunggu nak kiamat tu dah jarak lama orang sembahyang 2 rakaat lah. Tu dalam Hasyiah Kharidah Bahiyah. Lama nak tunggu kan, sebab kita tahu kalau kita mati, orang mati tahun 1980, dia nak tunggu kiamat bila? Lama. Kalau yang mati zaman Parameswara lagi lama. Jadi bukan soal masa, sebab masa adalah makhluk, harus bagi Allah untuk merasakan cepat ataupun lambat. Jadi Allahumma tula di usratin wa la taqtim alayya Allah bisu'il khatimah. Sunat dikuburkan kepada orang-orang di sebelah orang yang soleh. Tapi macam tumbuhan. Sungai Lang yang mungkin ada kiai, di Sungai Lang mungkin ada orang soleh. Sunat dikuburkan sebelah orang soleh. Macam tumbuhan nak dikubur sebelah orang soleh. Sebab tu Sayyidina Umar minta izin kepada Sayyidatina Aisyah supaya dikuburkan bersebelahan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Jadi ketika Zaid dalam keadaan mati, Allah Taala boleh mengekalkan Zaid untuk terus mati atau hidup. Okey, hidup. Atau hidup.
Lepas tu tanjil hadis mengatakan mungkin seperti Zaid yang telah mati itu dengan kudrahnya ketika bangkit dari kubur. Allah Ta'ala membangkitkan. Bangkit ni istilah dia lah. Kita punya terjemah sebenarnya hidupkan semula lah. Bangkit tu hidup semula. Allah Ta'ala membangkitkan Zaid daripada kubur dengan kudrahnya. Okey, membangkitkan Zaid daripada kubur dengan kudrahnya. Okey, next. 218. Qabdah tanjizi hadis keadaan mungkin seperti Zaid yang telah bangkit dari kubur itu dalam genggaman kekuasaannya, daripada mati ni dah hidup balik daripada mahsyar pada di hari akhirat. Kenapa sebut hari akhirat? Sebab itu hari yang terakhir dan tidak ada malam lagi selepasnya. Tu. Kalau orang tanya kenapa sebut hari akhirat pula? Dia lock kat situ lah, kita tak tahu sebab itu alam gaib. Tak ada masuk kita gaib. Kita tidak mendapat, kita mendapat perhabaran itu daripada dalil. Sebab itu hari akhirat. Sebab itu the last day. Katalah ini sebagai bandingan. Kalau dia jatuh pada Jumaat, tak ada lagi dah hari Sabtu. Itu hari terakhir dan tidak ada malam sebelepasnya. Okey. Zaid dalam genggaman kuasaannya pada mengatakan tak adanya atau ditiadakan dia dengan kudrah. Tetapi dengan memutuskan pandangan dari segala dalil syarak, kerana orang yang telah bangkit dari kubur itu tidak akan mati lagi pada syarak, tetapi pada akal harus. Habis macam mana nak pakai mana ni? Kata akal kata boleh, syarak kata tidak harus pakai yang syarak. Okey, tetapi pada akal harus merujuk kepada kudrah Allah Ta'ala, kerana kekal Zaid itu hanyalah kekal yang mendatang. Pada akal kita ni kan label dia mungkin. Bila daripada kubur kita bangun, kita dibangkitkan, kita boleh hidup semula. Tapi pada akal Allah boleh matikan semula. Tapi kalau dari dalil daripada hadis dan Quran mengatakan kita akan hidup kekal di situ, dan kekal kita ketika itu sifatnya bukan kekal hakiki. Itu nama dia kekal aridi, kekal yang mendatang. So ada beberapa perkara yang dia itu makhluk by right bukannya kekal, tapi Allah jadikan dia kekal. Itu kekal aridi. Antaranya adalah roh, tulang tungking. Okey. Itu semua antaranya lah. Ada bukan syurga, neraka. Itu semua dah kekal tu. Walaupun dia makhluk, sebab Allah buat dia kekal. Okey, habis ya tentang qabdah. Jadi tengok ada catatan bawah, mengetahui ta'aluk ini tidak diwajibkan ke atas setiap mukallaf kerana ia termasuk dalam perbahasan yang mendalam dalam ilmu tauhid. Sebab itu saya nyatakan, memadai anda mengetahui apakah yang maksud saluh, qadim dan tanjizil hadis. Allah buat arash, itu bukan qadim. Tindakan Allah membuat arash, menjadikan arash, itu bukan qadim. Tindakan Allah itu baru di sisi Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Tetapi dia telah tentukan, dia berkehendak supaya arash dibuat. Itu saluhi qadim. Ketika mula execute, ketika dia mula bertindak melakukannya pada batasan waktu yang imkan baru, itu namanya pelaksanaan. Sebab itu hadis pada waktu yang baru. Jadi kalau faham ni tak ada lagi dia kata arash tu qadim, tidak. Yang qadim ni cuma Allah adalah apa? Allah dan juga sifatnya itu saja, sedia ada. Qadim tu adalah sedia ada. Okey, tidak berpermulaan. Siapa dia? Hanya Allah dan sifat. Lain semua tu baru. Dia ada permulaannya. Okey. Okey, habis dah ta'aluk. Jadi ingat tu saluh qadim patut dan layak pada Allah, dan juga tanjizil hadis. Pelaksanaan dia lah. Sekarang habis tentang sifat ketuhanan. Habis dah. Habis dah tu. Daripada wujud, daripada sebelum PKP sampailah 2023. Habis pasal Tuhan dah. Malam ni kita masuk bab keempat, kita cerita pasal Rasul pula. Sebab skema pembelajaran tauhid kita ilahiyat mengenai ketuhanan, yang kedua adalah nubuat tentang kenabian, yang ketiga perkara yang ghaib. Okey ya. So, saya tak akan cerita lagi secara detail mengenai sifat-sifat ketuhanan. Saya kita nak masuk pasal Rasul. Muka surat 219, Rasul dan perkara yang berkaitan dengannya. Kita nak bincang tu lah. Sifat yang wajib bagi Rasul tu apa-apa, maksud dia. Nanti kita sampai Rasul tidak khianat, Rasul itu tidak buat maksiat, dia ismah. Habis tu yang Nabi Ibrahim macam tipu. Macam mana? Kan? Nanti kita akan bincang tu lah. Apa pula tipu?
Kan dia tanya siapa yang hancurkan berhala semua ni. Mana aku tahu, kau tanyalah berhala yang paling besar. Siapa yang buat itu? Itu macam mana sebenarnya jawapan-jawapan di sisi akidah. Kalau tak belajar, silap bulan anda menuduh Nabi Ibrahim ni pembohong dan penipu. Nabi pun menipu, aku boleh menipu. Tak betul. Itu nanti kita juga bincang isu-isu kenapa Nabi Adam AS makan buah khuldi. Kan Nabi, kenapa buat benda tu? Kalau tak mengaji, memanglah kita tak tahu jawapan dia. Akhirnya menuduh bahawa Nabi-Nabi juga tak maksum. Tu bahaya ya. Akhir zaman ni akidah kena betul lah. Kalau tak macam-macam. Macam-macam apa? Macam-macam lah. Mana boleh paksa-paksa orang sembahyang nak hukum-hukum sebat penjara? Mana ada dalam Quran? Pelik tak? Berlaku tak? Berlaku? Berlaku? Tu sekarang tu berlaku tu. Sekarang, saya bukan cerita zaman Nabi dulu tu. Zaman-zaman Nabi palsu. You just imagine kalau keluarga anda dan anda terikut dengan melihat TikTok, melihat YouTube. Sekarang kita tak boleh tapis. Ke ilmu kita saja yang mampu tapis. Anak kita pun tengok. Ayah, dia kata dalam Quran tak ada pun siapa tak sembahyang kena penjara. Nak jawab apa? Bapaknya pun terkebil-kebil sebab tak mengaji. Masalah tu. Tak ada pun kata kena denda pun. Itu kan semua masalah hati. Mana boleh paksa-paksa. Tiada paksaan dalam Islam. Sudahlah, ikrah fiddin. Apa nak jawab? Tu masalah tu. Quran dan dalil tidak boleh dilihat secara cebisan-cebisan. Okey, saya dah jauh dah ni. Kita tengok dulu. Nanti saya sentuh balik kalau saya tak lupa. Rasul dan perkara yang berkaitan dengannya, look at the footnote 327. Tujuan Rasul diutuskan. Kenapa kita nak ada Rasul? Rasul ni apa? Seorang lelaki pilihan Allah. Dia tidak boleh dicita-citakan. That's why dalam kitab akidah dia ada ghair muktasabin. Dia bukan boleh dicita-citakan. Abang nak jadi apa bang besok? Saya nak jadi peniaga. Boleh diusahakan. Boleh cita-cita. Abang nak jadi apa? Nak jadi tentera laut. Okey, boleh diusahakan. Abang nak jadi apa? Boleh diusahakan. Okey. Tidak ada orang mengatakan saya nak jadi nabi. So ada pilihan Allah. Dia pilihan. So itu sekarang lah Nabi Abadi. Nabi kata tidak ada Nabi selepasku. So siapa pun yang kononnya mengaku Nabi, confirm sesat. Confirm sesat. Baik perempuan mengaku zaman Nabi lagi dah berlaku. Dah Nabi wafat aja berlaku lah. Musailamatul Kazab, ada Nabi perempuan dah berlaku zaman Nabi. Apa lagi zaman sekarang? Kan? Pelik-pelik ni zaman sekarang ni, pelik-pelik. Kalau tak belajar habis Okey. Jadi kalau orang mengaku Nabi, tak payahlah percaya. Dulu kita ada Rasul apa? Ingat tak? Rasul Melayu. Rasul Melayu kat mana? Kat Ampang. Betul? Kat Ampang. Okey? Di Ampang. Dalil dia senang aja. Likulli ummatin rasul. Likulli ummatin rusul. Itu ayat Quran. Sebab itu saya kata, kita belajar agama pun guna dalil Quran, yang sesat pun petik ayat Quran. So macam mana? Isu dia bukan ayat Quran tu, pemahaman tersebut. Kau nak ikut fahaman siapa? Qurannya tu dah betul. Sebab tu Quran boleh memberi petunjuk dan Quran boleh menyesatkan. Quran menyesatkan kalau kau tak faham. Kau yang sesat. Jadi dalil dia kata likulli ummatin rasul. Anda boleh cek indeks baca Quran. Setiap umat ada rasul. Awak ni umat apa? Melayu kan? Jawa, Mandailing, Melayu, Boyan, Banjar. Okeylah Jawa, kata Jawa. Nabi Jawa mana? Nabi Jawa mana? Quran kata setiap umat ada Nabi tau. Ada Rasul. Jawa mana punya orang? Tak ada. Saya lah Nabinya. Dia senang je macam tu. Ada juga yang mengikut. Alhamdulillah.
Sebab itu nak faham Quran bukan terjemahan, tafsir. Terjemahan boleh sesat lagi. Saya banyak kali cakap dah, tak salah baca terjemahan, tapi jangan dihadkan untuk memahami Quran sekadar terjemahan. You'll be facing a great problem. Sebab tu tak pondok, tak belajar pun terjemahan Quran ni. Dia pergi kepada tafsir, huraian. Tafsir ni apa? Huraian, elaboration. Okey, baik. Itu saja base contoh lah. Ramai orang nak menjadi rasul. Majoriti ajaran sosek ni, saya kata sosat ni mesti tak sembahyang. Ceklah. Okey, 37. Habis itu kenapa nak ada rasul? Untuk menyampaikan ajaran dan petunjuk dari Allah kepada manusia. Sebab awak mana boleh berkomunikasi dengan Allah secara direct. Titah perintah Allah tu Quran tu. Baca lah. Baca gitu. Tengok ngaji, tafsir dan sebagainya. Jadi nak disampaikan ajaran dan petunjuk dari Allah kepada manusia. Bila Allah bagi wahyu kat Nabi Muhammad SAW, dia pilih Rasul daripada umat manusia sebab kita manusia. Meskipun ajaran Rasul itu juga teraplikasi kepada para jin. Jin macam kita, sama je. Dari segi dosa, pahala, masuk syurga, neraka, ada hisap, sama je jin dengan kita. Cuma manusia mula ada catatan baik dan buruk diary dia ketika mana? Ketika mana kita balik, baru disebut mukallaf. Lelaki 15 tahun, perempuan 9 tahun ataupun punya tanda-tanda balik dalam bab fiqh. Jin lahir-lahir saja dah ada dia punya diary. Lahir-lahir je dia dah mukallaf. Tu beza dia. Okey. Adakah Rasul ini diutuskan kepada manusia dan jin? Ya, jawapannya ya. Sebab itu ada jin yang nakal, ada jin yang kurang ajar, ada jin yang menderhaka, itu baru dipanggil setan. Orang Melayu kata setan. Dalam bahasa Arab, syaitan. Jin yang baik bukan dipanggil syaitan. Jin Islam. Okey, siapa tak clear lagi? Kita ada malaikat, kita ada jin, kita ada manusia. Tiga ni paling ramai malaikat. Bilangan dia memang ramai, tak ada siapa tahu. Allah tahu. Second yang paling banyak jin, yang populasi paling sedikit yang Allah jadikan adalah manusia. Tu. Jin ni pula, dia ada jin Islam dan ada jin tak Islam. Jin Islam lah, settle, habis cerita. Buka surah jin. Okey, istama'na farum minal jin. Nabi berdakwah kepada bangsa jin, Nabi pergi alam dia, ada sebahagian terima Islam. Dia macam manusia, ada yang pandai, ada yang tak pandai, ada yang degil. Jadi bukan, saya minta maaf, bukan semua jin tu bagus. Yang Islam tu, ya bagus-bagus lah. Ya bagus-bagus, yang nakal pun ada. Orang Islam ada tak yang main judi? Ada tak? Ada. Islam tak? Islam. Orang Islam ada tak main judi berlesen? Ada? Ada. Judi berlesen ni halal ke haram? Nak jawab pun confuse. Ini isu ni Elin dah ni. Kalau sempat saya present paper lah, saya cakap di masjid tu. Okey, Dalam Islam, takrif judi dengan takrif judi Islam dengan takrif judi civil, common law, kanun keseksaan, whatever you call it, KK or penal code, tak sama bang. Dalam civil law, kalau dia ada lesen, sah tak? Boleh kan? Ini cerita dunia lah, saya tahu. Okay. Kalau tak ada lesen, baru haram. Kalau ada lesen, halam. Tak tahu dia cakap. Dalam Islam, lesen tak lesen tetap. Okey, saya cerita arak lagi. Saya buat comparison. Bapak muqaranah bandingan. Dalam Islam, minum arak setitik pun boleh tak? Tak boleh. Setitik ke, suku titik ke, tak boleh, tetap haram. Dalam common law ataupun dalam APJ, Akta Pengetahuan Jalan, dia ada berapa mililiter yang dibenarkan. Tu. Kalau awak minum, anda minum sehinggalah kemudian diteskan dengan apalah, macam ada batang panjang tu, tolong hembus sikit. Okey, jalan sebab awak punya kandungan alkohol belum melebihi. Okey, jalan.
Anda nak minum arak depan rumah, bawah pokok rambutan, minumlah, lantak pi je. Selagi tidak mau mudaratkan, mengganggu, kacau ganggu, mengakibatkan kerosakan pada orang lain, kalau tu baru salah. Dah minum arak pada bawah pokok rambutan, terajang pula pasu bunga orang, baru salah. So banyak konsep-konsep tafsiran jenayah Islam dan jenayah sivil berbeza. Tu nak kena faham. Sayang kita ni tak faham orang Islam tapi tak faham undang-undang jenayahnya sendiri. Okay, I stop there. Jadi nak menyampaikan ajaran dan petunjuk dari Allah. Habis kan Nabi dah wafat. Macam mana kita nak tahu? Sebab tu dia ada hadis, ada Quran ditinggalkan. Dan yang nak hurai itu bukan sekadar yang baca. Sebab saya masuk MRSM, saya masuk TKC, saya masuk asrama penuh, saya pun berasa power, baca aja. Oh faham dan pandai pun. Bukan macam tu bang. Tak ada yang jadi ulama sekadar tidur pukul 3 pagi baca Facebook. Lepas tu send forward. Tu ada gambar capal tu bidah habis. Sebab tu nak kena berguru. Guru yang sahih lah. Hadisnya sahih, gurunya tak sahih pun sama je. Okay. Jadi siapakah yang layak menghuraikan Al-Quran dan hadis? Ulama itu saja. Okay. So jangan cakap kenapa agama mesti dimonopoli oleh ulama. Dah memang agama ulama lah. Perubatan siapa yang memonopoli? Doktor. Itu saja, dunia memang begitu. Mana ada tahu semua? Bohong lah. Sebab kita hidup lengkap melengkapi. Tu nak kena faham gitu. Sebab tu Allah kata fasalu ala zikri in kuntum la ta'lamun. Kamu tanyalah yang ahli dan bidangnya kalau kau tak tahu. Tu nak kena faham gitu. Dia ingat belajar agama ni macam dia belajar sejarah SPM, besok nak study SPM, malam ni dia baca, dia dapat A, dia perasaan bagus. Dia belajar agama macam tu, baca gitu. Akhirnya syok sendiri, mula merepek. Okay, 2. Manusia tidak boleh lagi berdalih pada hari kiamat nanti ketika menerima balasan amalan masing-masing kerana para rasul telah diutuskan kepada mereka. Dia tak boleh cakap tak tahu bang. Tak boleh cakap tak tahu. Lagi satu konsep dalam agama, maklum bidarurah. Sesuatu perkara yang telah mesti tahulah, automatik kalau orang Islam benda ni mesti tahu. Sembayang. Kalau orang Islam mesti tahu sembayang. Berapa tahun dah masuk Islam, takkan masih lagu saya memimpin suami saya nak sembayang. Berapa tahun masuk Islam? Kena belajar benda yang jadi tak boleh kata esok awak sembahyang apa lepas asar ni 2 rakaat. Katalah di padang mahsyar, saya tahu ni katalah ditanya. Next dipanggil Hafidin. Okey, dia cek diary. Awak ni rajin sembahyang sunat 2 rakaat lepas asar. Sembahyang apa ni? Kau jawab. Ada tak sembahyang sunat 2 rakaat lepas asar? Ada ke ba'diyah asar? Tak ada. Boleh tak saya cakap? Tak tahulah. Boleh cakap malaikat ke? Tak tahulah bos. Tak tahu. Just imagine that. Saya buatlah dalam bahasa kedai kopi. Itu waktu yang diharamkan sembahyang. Sembahyang sunat. Dah pukul 6.30 ni tak sembahyang asar. Haramkan sembahyang kan? Terus tak sembahyang. Salah faham lagi. Waktu yang diharamkan sembahyang sunat itu antaranya lepas asar. Habis tu kalau orang mati tak boleh sembahyang jenazah. Macam mana? Diharamkan kalau sebabnya berlaku kemudian daripada solatnya. Saya cakap dulu kan. Kalau sebabnya berlaku dulu, maka bolehlah sembahyang walaupun pada waktu yang dianggap haram. Apa benda sebabnya berlaku dulu, sebabnya kemudian ni? Sembahyang jenazah mati dulu ke sembahyang dulu? Mati dulu baru sembahyang. Sebabnya dulu, sebab tu bolehlah sembahyang. Sembahyang jenazah mati dulu baru sembahyang. Takkan sembahyang dulu siapa tu sepatu iklan. Ni kita sembahyang jenazah lepas tu iklan siapa nak mati. Bukan begitu. Sembahyang dulu baru mati dulu jenazah. Tu maksud dia. Supaya kita tak boleh ada dalih. Okey.
Asal awak tak sembahyang? Asal awak tak sembahyang? Contohlah kan. Mana boleh paksa sembahyang ni? Tak ada pun dalam Quran. Allah, awak ni, awak baca tak ada golden rule, literal rule, purposive rule. Parent Act tu pun kena ada. Delegated legislation, subsidiary legislation untuk mendalamkan lagi, bagi detail. Parlimen buat akta, beri kuasa pada menteri, membuat peraturan. Peraturan tu turun kuasa lagi, punca kuasa akta parlimen, turun kuasa lagi, majlis buat lagi bylaw bla 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 dan sebagainya. Turun lagi menteri buat regulation, membuat peraturan begini-begini, tak faham lagi, orang menjawab, orang bawah tak faham lagi. Keluar perkeliling begini-begini, bagi kursus dan sebagainya. Poin saya, dalam akta pun macam tu. Itu Quran, ada prinsip yang terlalu umum harus diperincikan dalam hadis, diperincikan oleh para ulama dengan kaedah-kaedah tertentu, maka merumuskan natijah tertentu. Okey. Kenapakah sembahyang ni wajib dan kita kena suruh orang tu sembahyang? Sebab dia wajib, peraturan. Dalam ratusan ribu hadis, dalam berpuluh, Allah kata wajib. Habis cerita. Bila tak buat, maknanya kita kena paksa dia buat, sampai buat. Jangan sampai kita biarkan pemerintah. Abad Al-Mudaththir 42, masalakakum fi saqar. Go back and read Al-Mudaththir ayat 42. Masalakakum fi saqar. Apa yang menyebabkan kamu digiring ke neraka Saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Mereka menjawab, dulu kami tak sembahyang, walam naku nut'imul masakin au miskin. Dan kami tak bagi makanan kepada orang miskin. Sembahyang rajin, kodokut, kedek, bakhil. Masuk neraka tak? There is possibility masuk neraka. Jadi pemerintah nak jaga daripada besok kamu tak sembahyang, confirm masuk neraka. Janganlah kita nak selamatkan awak daripada besok masuk neraka. So kita buat peraturan, nak didik awak, rotan sikit ke, penjaga sikit ke, hukum-hukum ta'zir tu. Okey. Jadi supaya nanti tidak ada lagi orang berdalih pada hari kiamat tak tahu pun. Okey, 3. Kenapa nak ada Nabi ini? Membawa rahmat kepada manusia, dapat memandu akal fikiran mereka untuk mendapat hidayah dengan tunjuk ajar daripada para Rasul. Sebab tu saya cakap, belajar agama ni bukan sebab ustaz, bukan sebab nak jadi ustaz. Jadi ustaz silakanlah. Saya bukan ustaz, buat apa nak pergi mengaji? Ada juga yang jawab macam tu. La ilaha illallah. Ya? Jadi sebab kita nak tahulah, tak kira lah awak kerja apa pun, saya tak pandang pun asalkan halal. Okey? Sama ada deputy commissioner ke, commissioner ke, corporal ke, lance corporal, saya tak pandang betul. Asal orang Islam belajarlah betul-betul. Jusasi ke, jusabi ke, grade 56 ke, 54 ke, peduli apa, mesti tahu benda-benda ni sebab kita orang Islam. Ya? Baik. 3. Sebab tu membawa rahmat. 4. Untuk menjadi ikutan dan panduan dari segi perbuatan, percakapan dan akhlak mulia, yang akhirnya akan membawa manusia bahagia dunia dan akhirat. Sebenarnya kena ikut. Which part of prophets kita kena ikut? Sebab itu, panjang cerita ni. Ada lagi 2 minit. Okey. Ni scam jam ni. Baik. Untuk menjadi ikutan dan panduan dari segi perbuatan, percakapan dan akhlak mulia. Ini persoalan hukum. Dalam batang tubuh Nabi dan tindak-tindakannya ada menjadi peraturan dan hukum kena buat. Ada yang tak jadi hukum. Atas sifatnya itu jibilah basyariah, manusia. Faham? Mana nak tahu ustaz yang which part yang dia jadi mesti jadi itu bersifat hukum dan kita kena ikut, mana yang bersifat kemanusiaan biasa yang kita boleh tak ikut, nak ikut pun silakan. Itu isu dia dalam usul fiqh. Habis sembahyang jadi hukum.
Saya pendekkan cerita je lah. Nabi puasa, jadi hukum, lepas tu kena buat. Bila hukum tu pula jadilah wajib, haram, makruh, harus, sunat dan sebagainya. Nak kena ingat ni, dia bukannya pembahagian dia bukan Nabi buat, Nabi tak buat, tak boleh masuk neraka. Bukan macam tu pembahagian dia. Awak tanya pada dia tu wajib ke makruh, 5 hukum tu. Ada tidak tanduk Nabi, perbuatan-perbuatan Nabi sebagai sifatnya jibilah basyariah, normal human beings yang tidak menjadi hukum. Nah, ikut-ikutlah. Sebab itu kita belajar cara Nabi ketawa macam mana. Cara Nabi makan sebab dia manusia. Cara dia makan macam mana? Tidaklah menjadi wajib mesti ikut. Nabi makan apa? Syama'il Muhammadiyah. Nabi makan kurma, lempeng jagung, apa lagi? Susu kambing. Anda makan apa? McDonald. Lagi? Lempeng sambal licu. Okay, that's my favorite. Pecel, Burger King, kafe Yahudi. Okay. Lagi? Awak minum apa kondangan? Sirap. Nabi buat tak semua ni? Habis tu tak boleh lah. Tu nak kena faham. Jangan pula besok bakar kondangan ni, dia tak ikut Nabi. Nabi mana minum sirap? Sudah. Sirap bau Exion. Okey. Tu nak kena faham. Bukan sekadar baca hadis, faham-faham ikut Nabi. Nabi tak tu jadi macam-macam sekarang, pelik-pelik. Nampak macam betul, tapi pemahamannya menjadi silap. Sebab itu dia kata, mana ada kenduri, Nabi tak buat. Senang aja dia petik. Dulu Sayyidina Abu Bakar meninggal ada kenduri ke? Boleh jawab? Boleh jawab? Dia pusing je macam tu. Tu bergaduh, bertumbuk, pecah piring dekat warung tu. Dulu Sayyidina Umar meninggal ada kenduri ke? Memanglah tak ada. Dah tu kenapa awak buat? Gitu. Memanglah tak ada. Sayyidina Umar dalam WhatsApp group dia kata, besok ni lepas maghrib kenduri rumah Sayyidina Abu Bakar. Memanglah tak ada. Kena faham kenduri ni apa. Intipati kenduri adalah memberi sedekah pahala dari orang hidup kepada yang tu intipati dia. Awak buka lah kitab fiqh mana pun tak jumpa bab kenduri. Mana ada macam tu? Ihda'u thawabu minal ahya ilal amwat. Tu isu dia. Pak Wahab dia kata tak sampai sudahlah. Tapi janganlah menyalahkan, membedakan syirik lubang pumpang tu. Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan sampai itu je isu dia. Dan kita pun tak mewajibkan. Kan Nabi tak buat. Awak ingat sunnah tu cuma perbuatan Nabi. Sunnah adalah perbuatan, percakapan, tutur kata dan juga pengakuan. Bukan hanya perbuatan. Dia nampak orang panjang rambut, panjang sampai bahu, tu sunnah perbuatan, membela rambut. Kenduri ada sedekah makanan tak? Nabi ada suruh sedekah tak? Ada. Apa masalah dia? Kenduri ada, dan kenduri buat apa? Baca Quran kan? La ikraha fiddin, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, dan sebagainya. Okey. Ada tak anjuran baca Quran? Ada. Dah apa masalah dia? Silaturahim. Ada anjuran silaturahim? Ada. Dah apa masalah dia? Itu sunnah qauliyah. Apa yang Nabi suruh cakap kita buat. Tu nak kena faham. Kadang-kadang tak tahu nak cakap pun. Saya tak jelaskan, masyarakat keliru. Bertalu-talu WhatsApp saya, orang tanya, tak sempat lah saya nak jawab. Sebab saya jenis face to face, bukan Facebook. Tu sajalah. Jadi untuk menjadi ikutan dan panduan dari segi perbuatan, percakapan Nabi itu. Dia suruh apa? Okay.
dan akhlak mulia yang akhirnya akan membuat manusia bahagia dunia dan akhirat. Bila tak ikut Nabi, ikut akal sendiri, sebab saya ambil degree ni, saya ada law baccalaureate dan sebagainya, apa nak ikut, saya tafsir Quran tu macam tafsir statute, saya nak present submit depan hakim. Boy, mana boleh macam tu? Ni Quran bang, adalah cara dia. Senang-senang Quran baca sana baca sini, authority ni buat rumusan. Awak mau submission ke? Submission kepada siapa? Benda ni adalah mainan ulama yang ahli. Ikut sajalah. Habis kita. Fasalu ala zikri in kuntum la ta'lamun. Habis tu saya tak boleh. Kamu monopoli ulama. Bolehlah kalau awak ada kemampuan, ada ilmunya, silakan. Tu nak kena faham tu. Maka Imam Ghazali mengatakan, kalau awak mampu buat mazhab sendiri, wajib kamu beramal dengan mazhab tu. Kalau mampu. Tak mampu, ikutlah Syafi'i dalam konteks Nusantara. Okey. Saya panjang sikit cakap kerana tujuan para rasul diutuskan. So next insya-Allah kita sambung. So sempat lagi ke? Ada lagi sekali apa tu dah tak jumpa puasa. Jadi insya-Allah kita akan panjang lebar bincang tentang sifat yang wajib pada Nabi. Kita dah cerita pasal Nabi. Ini okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.